tajuk persenyawaan dan pendebungaan. Okey, yang mula-mula sekali ni tingkatan 2 atau tingkatan 1 awak belajar. Pendebungaan ni adalah proses pemindahan apa? Proses pemindahan debunga dari enter ke stigma. Okey, cuma awak belajar dulu ada dua. Yang pertama pendebungaan sendiri. Okey, dan yang kedua ialah pendebungaan kacuk. Okay, yang dikatakan pendebungaan sendiri itu kalau butir debunga, butir debunga ni daripada satu bunga jatuh ke bunga yang sama. Jatuh ke stigma bunga yang sama tu dipanggil pendebungaan sendiri. Dah belajar dulu. Yang kedua pula kalau butir debunga tu jatuh ke stigma bunga yang lain itu dipanggil pendebungaan kacuk. Dan kita tahu bahawa pendebungaan kacuk ini lebih berjaya lah sebab dia memungkinkan lebih banyak variasi. Okey, kemudian pendebungaan ini pula boleh dibantu oleh ejen-ejen pendebungaan seperti serangga, haiwan, air, angin. Jadi, apabila debunga jatuh ke atas stigma, bila bunga jatuh ke atas stigma, maka dia akan mencetuskan proses persenyawaan. Jadi hari ini kita akan tengok pasal proses persenyawaan. Tapi sebelum tu kalau you lihat pasal butir debunga ni, butir debunga ini mempunyai permukaan yang kasar. So, bila kasar jatuh ke atas stigma, maka insya-Allah dia akan terus melekatlah. Okey, jadi selepas pendebungaan berlaku, apa pula yang akan dilangsungkan adalah proses persenyawaan. Okey, jadi kita lihat satu persatu. Okey, yang pertama, apabila butir debunga ini jatuh ke atas stigma, ini adalah stigma. Apabila butir debunga ini jatuh ke atas stigma, ni butir debunga ni jatuh ke atas stigma. This one is stigma. Maka dia dipanggil sebagai pendebungaan. Jatuh ke atas stigma, maka pendebungaan berlaku. Okey, start jadi jatuh, kalau ingat balik, butir debunga yang matang mempunyai dua nukleus. Nukleus penjana dan juga nukleus tiup yang masing-masing adalah haploid dan haploid. Okey, once jatuh ke atas stigma, maka butir debunga yang asal tadi, sorry, buat warna lain, tak nampak Okey, butir debunga yang jatuh ke atas ni, yang ada dua nukleus tadi tu, dia akan mula bercambah, menghasilkan tiup debunga. Lama-kelamaan tiup debunga ni akan tumbuh panjang di sepanjang stil. Di sepanjang stil menuju ke pundi embrio ataupun menuju ke ovule. Okey, jadi yang ni yang dikatakan sebagai percambahan butir debunga. Okey. Jadi kalau ikut step dia, yang ini nombor 1. Okey, nombor 1. Debunga dalam pundi debunga akan dibebaskan. Bebaskan jatuh kepada stigma bunga yang sama atau bunga berlainan. Kalau bunga yang sama ni kita panggil pendebungaan sendiri. Kalau jatuh ke atas bunga berlainan ni kita panggil pendebungaan kacuk. Yang tadilah. Okey, so ini pun nombor 1. Nombor 1 dan nombor 2. Okey, seterusnya apabila dipindah ke atas stigma maka dia merangsang atau mengalami percambahan dan membentuk tiup debunga. Dia ni mesti memanjang dan tumbuh ke atas ovule melalui stil. Okey. Okey, so this one is nombor 3. Okey. Bila sampai kepada ovule, bila sampai kepada ovule, kalau you all tengok di sini, tiup debunga ni akan tumbuh memanjang di sepanjang stil menuju ke pundi embrio melalui mikropil. Okey, yang dia tunjuk ni, dia ada banyak pundi embrio ataupun banyak ovule. Ovule 1, ovule 2, ovule 3, ovule 4, ovule 5, ovule 6. So dia akan cari semua, dia akan cari melalui mikropil. Kalau ada satu sahaja, macam ni contoh. Ni kalau satu. Kalau satu, okay, ingat ya, yang kita cakap sebab itu. Pundi embrio yang matang mempunyai ini tangkai dia ataupun kita panggil nucellus dia ni. Okey, di antara integumen ini adalah integumen. Okey, di antara integumen ni dia ada mikropil. This one. Mikropil yang kecil. Okey, jadi tiup debunga ni akan tumbuh memanjang sampailah ke mikropil. Bila sampai di mikropil nanti dia akan pecah. Tiup debunga akan pecah. Okey, jangan lupa pada masa yang sama di sepanjang penghasilan tiup debunga itu, ni nukleus penjana akan bergerak di sepanjang tiup debunga dan mengalami mitosis, membentuk dua gamet jantan. Ini yang penting. Jadi ini sangat penting, ini nombor 4. Dia ikut sambil-sambil dia follow tiup debunga, dia follow nukleus tiup yang membina tiup debunga tu, dia juga mengalami mitosis menghasilkan dua gamet jantan yang haploid. Inilah sekali mitosis menghasilkan dua gamet ataupun dua sel anak. Jadi selesai sampai di sini maka berlakulah proses persenyawaan. Dan proses persenyawaan dia kita panggil persenyawaan ganda 2. Kenapa ganda 2? Sebab melibatkan dua gamet jantan. Apa dia? Ni kata. Kalau you lihat tadi, ini adalah gamet jantan pertama, ni gamet jantan yang kedua. Ni jantan. Ini adalah nukleus tiup. Bila sampai ke mikropil, hujung nukleus tiup ni akan merosot.
Okey, tiup dia bunga hujung. Hujung tiup dia bunga akan pecah. Jadi bila pecah, dua-dua gamet jantan ni boleh masuk ke dalam pundi embrio. Okey, apa yang berlaku dalam persenyawaan? Satu gamet jantan mensenyawakan sel telur. Cikgu tulis di sini, gamet jantan bergabung ataupun bersenyawa dengan sel telur menghasilkan satu zigot diploid. Satu zigot diploid. Okey. Kemudian satu lagi gamet jantan bersenyawa dengan nukleus kutub, dua nukleus kutub di tengah-tengah tadi, menghasilkan nukleus, nukleus triploid. Triploid. Triploid maksudnya 3. So 3N. Okey, kalau you all tengok mudah je. Okey, N dengan N dapatlah zygot 2N. Sebab N dengan N macam sperma dengan ovum. Okey, sperma dengan ovum, yang N dengan N akan jadi 2N zygot. Zygot ni nanti lama-lama berkembang menjadi embrio macam manusia. Okey, yang satu lagi pula, satu gamet jantan bersenyawa dengan dua nukleus kutub. So ada N, ada N, ada N, maka jadilah nukleus triploid. 3N. Nukleus triploid ni nanti akan menjadi endosperma. Okey, endosperma. Jadi inilah digambarkan tadi. Okey, keseluruhan gambarnya ditunjukkan pada rajah ini. Butir ada bunga, dalam ni ada dua nukleus. Nukleus penjana dengan nukleus tiup. Nukleus tiup bercambah membentuk tiup ada bunga pada masa yang sama. Bila nampak dua je sini, kita dah panggil dia gamet jantan, bukan lagi nukleus penjana. Okey, sebab dia dah mengalami mitosis. Okey, daripada nukleus penjana mengalami mitosis secara pembahagian secara mitosis menghasilkan dua gamet jantan. Okey, gamet jantan ni dah akan masuk menuju ke pundi embrio untuk mensenyawakan yang pertama dua nukleus kutub dan mensenyawakan sel telur. Okey, harap faham ya.